Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dalam bab ni Imam Bukhari datangkan dua hadis. Satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis kedua daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas ni Imam Bukhari datangkan dengan dua sanad. Satu sanad Abdul Aziz bin Suhaib an Anasin. Kemudian Imam Bukhari datangkan ha tahwil. Setelah itu sebut lagi sanad yang kedua Qatadah an Anas. Lafaz hadis yang kedua ni Imam Bukhari memetik lafaz Qatadah an Anas, bukan lafaz Abdul Aziz bin Suhaib an Anas. Kenapa? Kerana lafaz Qatadah an Anas ni serupa dengan lafaz Abi Hurairah. Serupa dengan lafaz Abi Hurairah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Cuma ada tambahan sikit je. Dalam lafaz an Qatadah an Anas ni ada tambahan apa dia? Wan nasi ajma'in. Oleh kerana Imam Bukhari bermaksud untuk ta'yid, mendatangkan riwayat Anas ni untuk ta'yid riwayat Abu Hurairah. Sebab itu Imam Bukhari memilih untuk menyebut lafaz Qatadah an Anas, kerana alfaznya sama. Alfaznya sama dengan riwayat Abu Hurairah. Sama ke sama tu alfaz? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Sama ke sama? Ya Hafiz, lafaz Qatadah an Anas ni sama ke dengan lafaz Abu Hurairah? Sama gua, ada tambahan ke tu? Ada tambahan wan nasi ajma'in. Lepas tu dekat depan tu ada walladhi nafsi biadi dalam Abu Hurairah punya. Dalam Qatadah an Anas ni tak ada walladhi nafsi biadi. Jadi ginilah, dia sama pada kebanyakan alfaz. Sama pada kebanyakan alfaz. Berbeza riwayat Abdul Aziz an Anas, dia punya lafaz dia min waladihi wa ahlihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi. Banyak beza. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih ia kasihi berbanding ahlihi wa malihi, keluarganya dan hartanya. Riwayat siapa ni? Riwayat Abdul Aziz an Anas. Jadi banyak beza dengan riwayat Abu Hurairah. Boleh faham? Jadi kerana tujuannya nak menyokong riwayat kedua, riwayat Anas didatangkan untuk menyokong riwayat Abu Hurairah, maka Imam Bukhari pilih sanad Qatadah an Anas. Sebab dia punya perserupaannya lebih banyak. Samjai baik? Faham ke tu Abdul Azim? Ada faham? Zubair faham? Jin Daniel mengantuk tu. Daniel Sufi mengantuk tu.
qailulah kata tadi. Tu Dania Sufi ya. Okey, jelas semua? Jelas kenapa Imam Bukhari memilih lafaz hadis kedua tu. Dia ada dua sanad kan. Hadis kedua Anas ada dua orang murid dia. Satu Abdul Aziz bin Suhaib, dan yang kedua ialah Qatadah. Imam Bukhari memilih lafaz Qatadah kerana apa? Lebih tepat untuk menjadi syahid ataupun menjadi mutabi', menjadi apa? Menjadi dukungan bagi riwayat Abu Hurairah. Boleh faham? Kerana apa? Kerana ada persamaan lafaz. Kemudian habis cerita tu, nak masuk cerita lain pula ni. Poin yang kedua, kenapa Nabi SAW sebut walladhi nafsi biyadihi qasam, sebut qasam. Dalam lafaz Abu Hurairah ada qasam. Dalam riwayat Abu Hurairah ada apa? Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku di dalam genggamannya. Percakapan Nabi diyakini. Semua kita sebagai mukhatabin, umat ni sebagai mukhatabin, Nabi punya mukhatab, orang yang Nabi tuju percakapan, semuanya meyakini sabdaan Nabi bahawa tidak sempurna iman sehinggalah mengasihi Nabi mengatasi segala-galanya. Kita semua meyakini percakapan Nabi. Kenapa Nabi guna qasam? Guna qasam ni sepatutnya pada tempat di mana mukhatab tidak meyakini. Baru jadi kalam tu ada balaghah kan? Faham tak ni? Apa makna balaghah? Mutabaqatul kalami li muqtadal hal. Kalam mendapati kehendak semasa. Mutabaqah. Jadi mutabaqahnya bila mana depan mukhatab yang ada di depan tu munkir, mengingkari ataupun tidak mempercayai, barulah digunakan qasam, digunakan apa? Huruf taukid. Digunakan mana-mana huruf taukid ataupun digunakan qasam. Di sini mukhatab semua meyakini cakap Nabi. Jadi tak perlu Nabi SAW guna qasam walladhi nafsi biyadihi, itu tak perlu. Bila guna juga jadi tidak ada balaghah tu dalam percakapan Nabi. Dalam surah Yasin kan digunakan contoh macam mana penggunaan huruf taukid ni ketika mana berdepan dengan mukhatab yang tidak meyakini percakapan. Ingat tak contoh dia dalam surah Yasin? Idza arsalna ilaihim muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu inna ilaikum mursalun. Lepas tu apa dia? Lepas tu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun kan. Bila mana mukhatab tidak meyakini percakapan utusan Nabi Isa, mereka guna taukid. Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami ini diutuskan kepada kamu. Inna ilaikum, inna huruf taukid, la mursalun, lamul ibtida yufidut taukid. Jadi huruf taukid digunakan sesuai dengan muqtadal hal, kehendak pada masa itu, iaitu apa dia? Mukhatab munkir, mengingkari percakapan. Di sini mukhatab tidak mengingkari. Kenapa Nabi datangkan qasam yang mana digunakan untuk takkidil kalam? Siapa boleh jawab kemusykilan ni? Faham ke kemusykilan? Mana Amirul KB? Amirul KB faham ke? Ya Amirul KB, faham ke iskal tu? Lambat respon ni. Amirul KB ada ke dia letak handphone dia cabut pergi main bola? Nauzubillah.
Ni Faziman. Faham ke Faziman? Iskal tu faham ke? Kurang faham pula dah. Iskal dia gini kan, Nabi guna walladhi nafsi biyadihi, demi Allah Ta'ala tidak sempurna iman. Nabi guna qasam ni, adakah anta tak yakin cakap Nabi? Faziman, anta tak yakin ke cakap Nabi? Yakin. Bila yakin, perlu ke Nabi guna qasam? Ya. Cakap Nabi diyakini. Kita semua umat meyakini cakap Nabi. Perlu ke guna qasam? Ketika orang meyakini cakap, guna qasam adalah tidak perlu. Dan jadi tidak ada balaghah percakapan tu. Anda dah belajar kan dalam balaghah? Balaghah ni apa dia? Mutabaqatul kalami li muqtadal hal. Kalam menepati keperluan pada masa itu. Keperluan untuk qasam ni bila mukhatab munkir. Betul ke betul? Bila mukhatab tidak terima cakap, mukhatab ragu-ragu, bahawa ada keperluan untuk guna qasam. Di sini mukhatab yakin ke ragu-ragu? Jawablah. Ya. Mukhatab yakin kan? Kan ada siapa tak yakin cakap Nabi ni? Tak sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tak sempurna iman sehingga dia menyayangi aku, mencintai aku, mengatasi segala-galanya. Semua kita yakin. Bermakna guna qasam tu tak perlu. Habis tu Nabi guna, itu menimbulkan kemusykilan tu. Okey. Dah faham iskalnya Iqbal? Iqbal faham iskalnya? Ya? Faham? Jadi jawapannya apa? Apa jawapan pada kemusykilan ni? Jawapannya gini kan, kerana masalah mencintai Nabi, mengatasi segala-galanya ni perkara yang sangat rumit sebenarnya. Sebab biasanya manusia dia akan menyayangi dirinya lebih, mencintai dirinya lebih, menyayangi ahli keluarganya lebih. Jadi untuk dapat menjadikan cinta Nabi ini teratas, sanggup bagi nyawa, sanggup bagi segala-galanya untuk Nabi, ini satu yang rumit dan payah sebenarnya. Jadi sehingga jadi apa, timbul dalam fikiran, boleh ke tu? Boleh ke tu? Bolehkah berlaku ni, mencintai Nabi, mengatasi segala-galanya? Suatu yang sangat rumit. Betul ke betul rumit kan? Rumit. Jadi timbul tu, bolehkah? Jadi sebab itu Nabi SAW guna walladhi nafsi biyadihi. Sebab perkara itu sangat berat, sangat rumit. Bukan kerana kita tidak meyakini Nabi guna qasam tu sebab umat tidak meyakini cakap Nabi, bukan. Tapi kerana perkara yang disebut tu terlalu rumit, perkara yang sangat-sangat rumit. Kau siapa berani beri jaminan dia menyayangi Nabi, mengatasi segala-galanya? Siapa boleh angkat tangan? Siapa boleh jamin? Tak ada siapa boleh jamin kan? Ilmi macam nak angkat tangan. Ya. Mahabbah di sini kan, mencintai Nabi, mengatasi segala-galanya. Mahabbah yang bagaimana ni? Mengatasi bapanya, ibunya, mengatasi anak-anaknya dan seluruh manusia. Dan kalau ikut riwayat Abdul Aziz daripada Anas pula,
mengatasi ahli keluarganya dan harta bendanya. Mencintai Nabi mengatasi ahlihi wa malihi. Ini dalam riwayat Abdul Aziz an Anas. Melebihi ahlihi, ahli keluarganya dan harta bendanya. Maknanya tuntutan mengasihi Nabi ini tuntutan yang sangat tinggi. Soalnya mahabbah yang bagaimana? Adakah mahabbah ni mahabbah akliyah ataupun mahabbah tabi'iyah? Adakah mahabbah akliyah? Akliyah ni mahabbah yang ikhtiariyah lah. Mahabbah yang kita wujudkan dalam hati dengan ikhtiar kita, dengan kita memikirkan sesuatu reason, sesuatu alasan. Kenapa saya mencintai Nabi? Alasannya sekian. Itu namanya mahabbah akliyah. Dia kena cari logika dia dulu. Apa logikanya saya kena mencintai Nabi ni? Mahabbah akliyah datang dengan ikhtiar. Maknanya kita kena cetuskan. Setelah kita memikirkan alasan-alasan kenapa saya mencintai dia, kita pun mencetuskan rasa cinta kepada dia. Dia yakni Nabi SAW. Itu namanya mahabbah akliyah. Ataukah di sini mahabbah bermaksud mahabbah tabi'iyah? Cinta secara tabiat manusia. Macam kita sayang kepada mak kita, sayang kepada anak, sayang kepada bapa, sayang kepada adik-beradik. Mahabbah tabi'iyah ni yang datang sendiri. Jadi yang mana satu di antara dua ni? Mahabbah yang dikehendaki di sini mahabbah yang ada ikhtiar ke, ataupun mahabbah yang datang tanpa ikhtiar? Yang mana satu? Kalau ikut pandangan Al-Qadhi Baydawi, beliau kata al-muradu bil hubbi huna, maksud hub di sini, kecintaan kepada Nabi di sini, al-hubbul aqliyu, cinta akli, cinta yang ada logikanya. Ada gangguan pada ni ya. Cinta akli ni maknanya kita kena cari alasannya apa, apa reason, apa penyebabnya yang kita kena cinta Nabi. Al-hubbul aqli, kata Qadhi Baydawi. Murad di sini, maksud di sini adalah hub akli. Sebab hub akli ni ada ikhtiar. Perkara yang dibuat dengan ikhtiar lebih kuat daripada perkara yang dibuat tanpa ikhtiar. Faham tak? Cinta yang mana kita ada ikhtiar untuk mencintai, itu lebih kuat berbanding cinta yang mana datang sendiri, tidak ada ikhtiar. Dan dalam syarak ni, amal punya i'tibariyah kan, amal dikira amal ni kena ada qasad, kena ada niat. Kalau sesuatu itu datang sendiri, maka dia tidak dikira. Innamal a'malu binniyat, amal dikira dengan adanya niat, dengan adanya qasad, adanya ikhtiar. Sebab itu Al-Qadhi Baydawi memilih hub di sini ialah hub akli. Sebab hub akli ni ada ikhtiar. Alladhi huwa itharu ma yaqtadi al-aqlu salim. Ini hub akli ni apa dia? Itharu, kita mengutamakan tuntutan al-aqlu salim, ma yaqtadihi al-aqlu salim, apa yang akal salim tuntut. Dalam ada talian tak berapa clear, ada gangguan. Dalam hal mencintai Nabi ni kan, kita dituntut cinta dengan ada ikhtiar, ada qasad. Dia lebih menepati kaedah syarak kan.
lebih menepati kaedah syarak dalam buat amal, kena ada qasad. Contoh kalau kita sembahyang tak ada qasad, sembahyang berlaku gitu tanpa qasad, tak jadi sembahyang tu. Kena ada qasad, kena ada niat. Kalau tangan bergerak, rokok, sujud, baca Fatihah semua di luar sedar, berlaku tanpa ikhtiar seseorang berlaku gitu, sembahyang dia tu mu'tabar ke tidak? Ya, tidak mu'tabar kan? Begitu juga hub ni dalam mencintai Nabi, kata Qadhi Baghdadi, yang mu'tabarnya ialah hub akli. Sebab hub akli ni ada ikhtiar. Macam orang sakit, dia buat contoh, macam orang sakit, dia tak suka pada ubat sebab ubat tu pahit, tapi dia makan juga kerana ada suatu reason, suatu alasan untuk dia makan ubat tu, iaitu dia makan dengan izin Allah akan sembuh. Walaupun ubat tu pahit, dia makan juga. Jadi dia mencintai ubat tu dengan suatu alasan akli tu. Okay? Al-Khattabi juga kata sama. Maksud di sini mencintai Nabi dengan ada ikhtiar. Mencintai Nabi dengan ada ikhtiar. Mana hub akli. Okay. Cuma masalahnya gini. Hub akli ni kena mikir dulu kan, kena fikir dulu apa alasannya, barulah kita mencintai Nabi. Jadi soalannya cinta tu apa, dia punya tu aliran dia tu lambat, kena fikir dulu apa alasannya. Jadi min wajhinnya, dari satu seginya, cinta akli ni dia lebih lemah berbanding cinta tab'i. Sebab cinta tab'i ni cinta secara naluri kan, cinta secara naluri, yang mana cinta tu datang tanpa kita paksa-paksakan diri. Cinta datang dengan sendiri, macam kita, macam Quran sebutkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Manusia ni dijadikan naluri dia mencintai perempuan, mencintai anak pinak, mencintai, itu suatu naluri kan. Perasaan tu datang sendiri tanpa dibuat-buat. Jadi mana dari segi ni, hub tabi'i ni mengatasi hub akli. Hub tabi'i ni datang sendiri, tak dibuat-buat. Sedangkan hub akli kena cari alasan dulu. Okay? Kesimpulan dia ginilah, dari segi hub akli, ada segi dia ada ikhtiar, dia lebih kuat daripada hub tabi'i. Tapi dari segi hub tabi'i, dia datang tanpa dibuat-buat, dia lebih kuat daripada hub akli. Soalannya mana satu yang dimaksud sini? Kita dikehendaki mencintai Nabi, tapi dengan cinta yang mana? Cinta akli ke cinta tabi'i? Gitu. Pada persoalan tu, yang mana satu tu? Yang jadi rumitnya sebab kedua-dua tu umum wa khusus min wajhin. Dari satu segi lebih hub akli. Dari segi hub akli ni ada ikhtiar, ada usaha dibuat. Tapi dari segi yang lain pula, hub tabi'i lebih kuat. Dari segi apa? Dia tu datang tanpa dibuat-buat. Gitu. Jadi maknanya ginilah, kalau kita kata dikehendaki sini mencintai Nabi dengan hub akli, masih ada kekurangan dia, tak sempurna cinta tu. Kalau kita kata hub tab'i pun sama juga, masih tak sempurna cinta tu. Jadi soalannya yang mana satu? Gitu ya. Jawapan dia gini. Jawapannya ialah kena gabung. Jangan kita salah faham daripada cakap, daripada ulasan Qadhi Baghdadi dan juga Imam Khattabi yang kata kena cinta secara akli. Jangan kita faham setakat tu, bas cukup, dah ada cinta akli, huwa akli, cinta yang kita fikir alasannya, kita fikir logiknya, lepas tu kita ikhtiarkan cinta itu dalam hati kita terhadap Nabi, kita pun cukup setakat tu. Tidak, jangan begitu.
bahkan kena gabung cinta akli tadi dengan hub tab'i. Dan hub tab'i ni dia datang macam, kalau cinta akli dia datang kerana ada reason, ada alasan. Alasannya apa? Nabi ini orang yang menjadi penyebab kita dapat hidayah, penyebab yang mana menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memikirkan reason-reason, alasan-alasan yang begitu, maka kita pun dapat hub akli, cinta akli kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ada hub akli, kita tidak iktifak sakat itu, tidak berpuas hati dengan itu. Bahkan kita kena wujudkan juga hub tab'i. Macam mana hub tab'i datang? Hub tab'i datang dengan melihat jamal Nabi. Nabi selain daripada muhsin kepada kita, bawa hidayah untuk kita, bawa agama, Nabi adalah sahibul jamal, yang punya kecantikan. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, penyair kata, wa ajmalu minka lam talidin nisa, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, tak pernah mataku tengok lebih cantik daripada kau. Nabi ada jamal, kecantikan. Faham tak Iqbal? Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, lebih cantik daripada kamu tak pernah di mana-mana perempuan lahirkan orang yang lebih cantik daripada kamu. Okey, ingat ada syair tu? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa. Jadi kita mengenang Nabi punya jamal, Nabi punya Nabi punya apa? Kamal, kesempurnaan Nabi. Kamal ni antara sebab-sebab hub juga kan. Orang ramai yang mencintai Ronaldinho. Dia ada jamal ke Ronaldinho? Kenal Ronaldinho? Saya rasa dia tak ada jamal kan. Dia tak cantik, tapi kamal dia tu, orang cinta dia, seluruh dunia orang menyayangi. Adalah dia punya peminat-peminat dia ni, Ronaldinho ni. Dia bukan cantik, tapi kamal dia. Betul kan Iqbal? Dia ada satu kamal, skill dia tu. Skill bola dia payah orang nak tak ada pada orang lain. Jadi kamal juga min asbabil hub. Selain daripada jamal, kamal juga, kamal ni sesuatu kesempurnaan. Mungkin kesempurnaan pada skill, kesempurnaan. Ada orang kamal dia kamal suara, saut. Muka uduh je tapi suara masya-Allah. Ada orang gitu kan. Kamalul saut. Ada kamalul khat, tulisan dia cantik. Macam-macam bentuk kamal. Kamalul ilm, kamal fan, kamal seni. Jadi kamal juga min asbabil hub. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok juga kamalnya tu. Kamal Nabi banyak. Kamal Nabi sebagai qaid, kamal Nabi sebagai pemimpin, kamal sebagai tajir, seorang peniaga yang ulung, kamal sebagai hakim, menyelesaikan kes-kes perbalahan manusia. Banyak kamal Nabi. Memimpin ketenteraan dengan cemerlang, kan banyak kamal Nabi. Politik yang cemerlang, politician, Nabi seorang politician yang cemerlang. Banyak kamalnya, banyak. Jadi hub ni gabung, hub jamali, hub kamali, gabung, dia akan membentuk hub tab'i dalam diri kita. Jadi hub tab'i ini kita gabung dengan hub tadi, hub akli tadi, barulah akan terhasilnya kecintaan yang sempurna terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kesimpulannya, jangan iktifak dengan salah satu lah. Kalau iktifak dengan hub akli saja, dia tidak kuat. Sebab dia dibuat-buat. Cinta tu kena buat-buat, kena fikir dulu alasan dia. Tak ingat alasan, kita pun tak cinta. Itu hub akli, dia tak kuat. Walaupun dari segi ikhtiar dia kuat, dari segi itu, dari segi dia memiliki, dia wujud dengan ikhtiar. Sama juga hub tabi'i sahaja, dia tak kuat. Sebab hub tabi'i ini kadang-kadang membuta tuli pun orang sayang betul. Sebab tu
timbul istilah cinta itu buta. Betul? Dia tak fikir logika dah. Kenapa dia menyayangi si Fatimah tu? Walau Fatimah tu tempang misalnya, Fatimah tu sengau misalnya. Tapi dia itu contoh hub tab'i. Hub tab'i ini datang tanpa memikirkan alasan. Betul ke betul Iqbal? Betul ke betul? Jadi sebab tu kalau hub akli saja tidak memadai, hub tab'i saja pun tidak memadai. Sebab min wajhin hub tab'i dia ada kelemahan dia tu. Kadang-kadang dia secara membuta tuli kan, maknanya tanpa ada alasan-alasan yang logik pun dia cinta. Jadi kalau mencintai Nabi dengan hub tab'i sahaja, akan ada kecacatannya. Sebab kesimpulannya kena gabung dua tu. Maksud mencintai Nabi mengatasi segala-galanya ialah kena gabung antara hub tab'i dengan hub akli. Boleh faham? Kita tutup dulu. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam.